من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب زدنا من نافعا وفهما مستقيما وهداية للصالح لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم نعرف ونحن الملائكة المقربين وافتح علينا أبواب رحمتك ومن أسرار رحمتك يا رب رب اشرح لنا صدرنا ولساننا وحدة من لساننا قال الشيخ المصري تعالى نفعنا بهم في الدارين sekarang. Dan jikalau disoal akan kita bahawa wajib nazar itu dahulu daripada beriman, maka apabila kita serukan seorang seru akan seorang kafir kepada beriman, maka menjawab ia, beri tangguhkan olehmu akan daku dahulu hingga aku nazar. Kerana kamu kata wajib nazar dulu, apa kata kita? Maka jikalau kita lazimkan suruh dia ikrar dengan iman, yakni dengan mengucap dua kalimah syahadah, maka jadi binasa kata kamu bahawa nazar itu awal wajib daripada beriman. Atau kamu beri tangguh akan dia biar ia nazar, maka jadi mukhalafah dengan muqtada syarak kerana menuntut suruh menyegerakan keluar daripada kufur dan masuk ia dalam Islam dengan tiada bertangguh. Ini satu soalan kemusykilan yang hasil daripada kataan dulu, katanya awal-awal yang wajib di atas mukallaf itu ialah nazar. Maka dia kata di sini, jikalau disoal akan kita, kalau fardunya, kalau ada orang tanya kita bahawa wajib nazar itu dulu daripada beriman. Wajib nazar itu ni bentuk dia tanya, ni bentuk tanyaan dia, soalan dia. Nazar itu dulu daripada beriman. Memanglah nak bagi beriman dengan Allah Ta'ala, nak beriman dengan Allah Ta'ala itu wujud qidam baka, maka tak dapat tidak, kena tengok kepada dalil, kena nazar kepada dalil. Maka apabila kita seru akan seorang kafir, apabila kita dakwah, kita seru akan seorang kafir kepada beriman, apabila kita nak seru dia kepada beriman, maka sekiranya kalau dia jawab macam ni, kita nak apa kita nak kata? Maka jawab ia yang orang kafir tu, apabila kita seru dia masuk Islam, dia katanya, maka jawab ia, beri tangguh olehmu akan daku dulu. Orang kafir tu jawab kata, beri tangguhkan olehmu akan daku dahulu hingga aku nazar pada dalil. Kerana kamu kata wajib nazar dulu pada beriman. Sebab katanya awal-awal perkara yang wajib itu ialah nazar. Maka kalau kita serukan orang kafir masuk Islam, dia katanya
minta masa minta tangguhkan dia. Sehingga dia nak balik nazar dulu. Sebab katanya, maklum daripada agama kita katanya, wajib nazar belum pada yang lain. Tepat soalnya, apa kita kata? Apa kata kita? Kita nak apa kita nak kata kepada dia? Apabila dia minta tangguh tu, kita suruh dia masuk Islam, kita suruh dia kepada beriman dengan Allah, maka dia jawab katanya, dia tak terus masuk Islam. Dia kata minta masa tangguh dulu sehari dua. Maka apabila dia minta tangguh tu, apa kita nak kata terhadap dia? Maka tengok, jadi kita ni dua jalan. Ilmu kita ikut dia, bagi masa tangguh kepada dia. Ilmu kita tak bagi tangguh, kita tekan dia masuk Islam sekarang juga. Tidak pun kita bagi tangguh mengikut permintaan dia. Ilmu kita tekan dia supaya masuk Islam hari ni juga, sekarang juga. Maka jika kita lazimkan dia, tengok. Dengan sebab dia minta tangguh kan, maka jika kita lazimkan dia, kita tekan dia. Kita lazimkan dia, kita tekan dia, buat tekanan lah. Suruh ikrar dengan iman. Suruh dia mengikrar dengan iman, ini dengan kalimah iman. Dengan iman, yakni dengan kalimah iman. Kita tekan dia, kita buat tekanan supaya dia tu ikrar dengan kalimah iman. Mana dia? Yakni mengucap dua kalimah syahadah. Kalau kita katanya dah tak boleh nak tangguh, kena masuk Islam juga hari ni, sekarang juga tak boleh nak tangguh dah. Tak boleh nak tangguh dah. Kena masuk Islam sekarang juga. Maka kalau kita tekan dia, kalau kita buat tekanan dia supaya dia mengucap dua kalimah syahadah masa juga, masa sekarang juga, maka jadi binasa kata kamu. Maka jadi rusak yang mana kita kata nazar itu awal wajib daripada beriman. Sebab kaedah kitanya, kita maklum katanya nazar itu awal benda yang wajib kan. Lepas tu orang kafir wajib ke tidak dia mengucap dua kalimah syahadah masuk Islam? Jawabnya wajib. Orang kafir wajib ke tidak dia mengucap dua kalimah syahadah masuk Islam? Jawabnya wajib, sebab rukun Islam tu ialah, salah satu daripada rukun Islam tu apa dia? Mengucap dua kalimah syahadah. Maka dua kalimah syahadah tu rukun Islam yang diguna pada orang kafir yang hendak masuk Islam. Dengan maknanya wajib di atas orang kafir mengucap dua kalimah syahadah masuk Islam. Sekiranya kalau orang kafir tak mengucap dua kalimah syahadah masuk Islam, sentiasalah dia tu di dalam berdosa, sebab dia orang mukallaf juga. Jadi kalau kita tekan dia supaya dia tu mengucap dua kalimah syahadah pada masa sekarang juga, maka rusaklah yang kita kata nazar tu awal benda wajib. Nazar awal benda yang wajib di atas mukallaf tu ialah nazar. Kenapa kita tekan dia, suruh dia mengucap, tak bagi dia nazar dulu? Sebab kalau mengikut katanya nazar tu awal benda yang wajib, mengucap dua kalimah syahadah wajib ke tidak? Wajib. Nazar pun wajib. Mengucap dua kalimah syahadah pun wajib. Kalau begitu kena bagi nazar lah. Jangan kita tekan dia mengucap dua kalimah syahadah. Tu maknanya kalau kita tekanan dia supaya dia mengucap dua kalimah syahadah pada masa sekarang juga-juganya, maka jadi rusaklah kataan kita yang mana kita katanya nazar itu awal benda yang wajib di atas orang mukallaf. Awal pada beriman lagi. Itu kalau kita tekanan dia supaya masuk Islam sekarang, jadi rusak masalah kata nazar tu awal benda yang wajib. Atau kamu beri tangguh akan dia. Kalau kita bagi tangguh, kalau begitu baik. Kita katanya, kau balik nazar lah.
Sebab nazar tu awal yang wajib. Atau kamu beri tangguh akan dia biar ia nazar. Bagi dia balik nazar sendiri dia. Maka kalau kita katanya, biarlah tak mengucap 2 kalimah syahadah hari ini pun tak mengapa, nanti kau balik nazar dulu, nanti sudah nazar mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau kita bagi tangguhnya begitu, tak nak bagi dia mengucap 2 kalimah syahadah dengan masa sekarang juga, maka jadi mukhalafah, jadi menyalahi dengan muqtada syarak, dengan kehendak syarak. Maka kalau kita bagi tangguh kepada dia, maknanya kita ada buat perkara yang menyalahi dengan muqtada syarak, dengan kehendak syarak. Kenapa jadi menyalahi? Kerana jadi menuntut oleh syarak, suruh menjegerakan keluar daripada kufur dan masuk ia di dalam Islam dengan tiada bertangguh. Kalau ikut dengan kehendak syarak, maknanya tak boleh kita nak bagi tangguh, kita kena sebolehnya kita kena mencepatkan, mesegerakan orang kafir keluar daripada kufur masuk dalam Islam. Kalau boleh sekarang, nak sekarang. Kalau boleh nak sekarang juga. Begitu. Tapi kalau kita bagi tangguh, tak kena dengan yang ni. Tu jadi serba salah lah kita. Kalau kita katanya, dengan sebab dia minta nak tangguh, nak nazar. Bukan nak fikir, bukan nazar di sini bukan maksud kata nak fikir, nak masuk ke tak nak masuk. Nak pilih, bukan masalah begitu. Nak nazar untuk nak dapatkan dalil, wajib ada Allah, wajib sedia Allah. Begitu. Jadi, kalau kita bagi tangguh kepada dia, tak kena dengan muqtada syarak. Yang mana muqtada syarak tu nak kepada segerakan orang kafir masuk Islam. Tak kena dengan sini. Tapi kalau kita tak bagi tangguh, kita tekan dia suruh masuk Islam sekarang juga, jadi rusak dengan masalah katanya nazar tu awal benda wajib. Maka macam mana kita nak buat? Kalau orang tanyanya begitu, kalau orang tanya begitu, maka macam mana kita nak jawab? Maka jawabnya begini. Maka jawab bahawasanya ditilik ia akan hal kafir itu. Jawabnya kita tengok kepada kelakuan orang kafir. Orang kafir yang kita seru dia masuk Islam, seru dia kepada beriman. Jikalau kita tengok kepada keadaan dia lah. Kita tengok kepada keadaan dia lah. Tengok akan hal kafir, tengok kepada keadaan kelakuan dia. Kedudukan orang kafir. Jika ada ia bercampur dengan muslimin, kita suruhkan dia mengucap 2 kalimah syahadah, yakni tiada beri tangguh akan dia. Kalau dia tu dia bercampur, bergaul dengan muslimin, kita katanya dia tu duduk di dalam masyarakat Islam. Dia tahulah setengah-setengah orang kafir tu azan dia pandai sebab dia dengar setiap hari. Dia dengar setiap hari. Lepas tu lebih-lebih laginya kita kata sekarang tu ada kuliah maghrib setiap malam. Lepas tu kat masjid, kat surau tu suara kuliah maghrib tu disebar seluruh tempat kawasan perdudukan. Jadi orang kafir pun boleh jadi dia dengar juga. Ustaz-ustaz yang mengajar kat surau, kat masjid. Contohnya begitu. Kita katanya kedudukan dia tu bercampur bergaulan dengan masyarakat Islam. Barangkali dia ada dengar, dia ada tahu perkara yang ditututi di dalam Islam. Sekiranya kalau kedudukan keadaan dia tu bercampur dengan Islam, dengan orang Islam dan bergaul dengan Islam, kita suruhkan dia mengucap 2 kalimah syahadah, yakni tiada diberi tangguh akan dia. Kita tak nak bagi tangguh dah kepada dia kerana bahasa ghalib ada nazar padanya dulu daripada balik bulugnya, yakni baliknya. Sebab boleh jadi dia ada terfikir juga belum pada dia balik, belum pada ni.
Itu kalau katanya dia tu duduk dalam masyarakat Islam, kita suruh dia masuk Islam teruslah. Sebab boleh jadi dia ada dengar, ada nazar juga cara dia. Dan tiada harus kita suruh dia nazar dulu. Jangan kita bagi tangguh lagi, kita suruh, jangan kita bagi tangguh, bagi dia nazar, jangan. Suruh dia masuk Islam sekarang juga. Tetapi jadi kafir orang yang tiada mengajar dua kalimah syahadah itu apabila datang kafir minta ajarkan dia. Itulah masalah, kita kena suruh dia mengajar, suruh dia masuk Islam sekarang juga. Dengan sebabnya, kita orang Islam jatuh jadi murtad. Sekiranya kalau ada orang kafir minta daripada kita ajar dua kalimah syahadah, dia nak masuk Islam. Contohnya kita jumpa kat mana-mana tempat orang kafir, dia tanya, kau orang Islam ke? Ya. Dia kata, ajarkan saya mengucap dua kalimah syahadah. Apabila ada permintaan begitu, kita wajib, kita kena terus ajar dia mengucap dua kalimah syahadah. Itu ingat. Kena ingat benar-benar. Sebab kalau kita tak terus ajar dia mengucap dua kalimah syahadah, maka jadi kita redha dengan kekufuran dia. Kita redha dengan kekufuran dia. Dengan dia nak masuk Islam. Lepas tu kita tak ajar dia mengucap dua kalimah syahadah. Dia minta kita mengajar mengucap dua kalimah syahadah. Tapi kita tak nak ajar dia. Sebab kata, saya ni bukan imam ni. Saya bukan ustaz ni. Saya tak boleh nak ajar ni. Padahal orang Islam semuanya pandai mengucap dua kalimah syahadah kan. Lepas tu kita kata, saya bukan imam, saya bukan ustaz, saya bukan tu, bukan ni. Kau pergi jumpa imam lah. Kau pergi jumpa ustaz tu, ustaz ni lah. Jadi kita tak ajar dia. Pada maknanya kita setuju dengan keadaan dia di dalam kufur. Redha dengan kufur, kufur. Redha dengan maksiat, maksiat. Redha dengan kufur, kufur. Jadi orang tak nak ajar tu jadi kafir, jadi murtad. Itu mana tetapi jadi kafir orang yang tiada mengajar dua kalimah syahadah apabila datang kafir minta ajarkan dia kan dua kalimah syahadah. Tu ingat. Sebab tu kalau berlakunya kita jadi ustaz masalah. Lepas tu ada seorang Muslim, dia bawa orang kafir mari berjumpa dengan kita. Dia kata, ustaz, orang ni dia nak masuk Islam. Orang ni dia nak masuk Islam. Dia dah minta di saya ajar dua kalimah syahadah semalam lagi. Tapi saya tak berani nak ajar. Saya tak berani nak ajar dia. Pagi ni saya bawa dia berjumpa ustaz supaya ustaz ajarkan dia dua kalimah syahadah. Jadi bentuk rupanya orang Islam tu semalam lagi. Orang kafir datang kepada dia supaya dia ajar, sebab dia kawan dua orang ni. Kita kata Muslim dia berkawan dengan orang kafir. Seorang Muslim dia berkawan dengan orang kafir. Maka kawan yang kafir tu datang ke rumah dia semalam. Minta yang ni mengajarkan, ajar dia baca mengucap dua kalimah syahadah. Tapi kawan yang Muslim tak nak ajar. Dia kata, saya bukan ustaz, saya takut salah. Nanti esoklah jumpa ustaz nu. Maka apabila pagi ni fardunya kalau kita jadi ustaz tu, orang Muslim bawa kawan yang kafir mari nak mengucap. Padahal dia minta ajar semalam lagi. Maka kita kena suruh mengucap kedua-dua tu. Kita kena suruh mengucap kedua-dua tu. Yang nak masuk Islam pun mengucap. Yang bawa dia datang pun kena mengucap juga. Sebab semalam dia dah jadi murtad. Sebab semalam dia dah jadi murtad. Jadi kafir dah semalam. Sebab apa? Sebab orang minta suruh ajar, kawan dia minta dia ajar dua kalimah syahadah, dia tak sanggup nak ajar. Jadi maknanya kalau dua-dua tu mari, yang nak masuk Islam pun suruh mengucap, yang seorang ni pun
kena mengucap juga sebab dia dah jadi kafir. Begitu. Itu keadaannya. Sekiranya kalau orang kafir nak masuk Islam, dia berada di dalam, duduk dalam masyarakat Islam, maka teruslah kita bagi tangguh sebab takut masuk dalam katanya redha dengan kufur, jadi kufur juga. Begitu. Sebab orang ni kalau dia masuk Islam, iman dia tu boleh jadi sah sebab dia boleh jadi ada nazar belum pada dia minta nak masuk Islam. Satu. Atau ditangguhkan dia seperti katanya dak lagi. Tetapi sekali lagi, tetapi jadi kafir orang yang tiada mengajar dua kalimah syahadah apabila datang kafir minta ajar akan dia. Orang kafir minta dia ajar dua kalimah syahadah tapi dia tak ajar. Dia kata, maaf ni saya sibuk. Saya tak ada masa nak ajar kau mengucap dua kalimah syahadah. Atau ni atas pada tiada tangguh. Atas pada tiada mengajar. Tetapi maknanya tetapi jadi kafir orang yang ditangguhkan dia seperti katanya nantilah sesaat atau pergilah basuh tubuh kamu atau pergilah belajar kepada si fulan orang tu orang ni. Ni macam yang misal kita macam ni. Misal yang kita buat tadi ni, yang saya kata tadi begini. Atau ditangguhkan dia seperti kata nantilah sesaat, nantilah sejam 2 jam. Dia datang kepada seorang Muslim tu, dia sibuk dalam kerjaan. Maka dia katanya tunggu sejam nanti saya datang balik. Saya ajar kau. Sekarang saya sibuk sangat. Nanti tunggu sejam lagi, artinya setengah jam lagi kau datang. Boleh sekejap lagi boleh ajar. Sekarang sibuk sangat. Satu masalah ditangguh atau pergilah basuh tubuh kamu. Jadi katanya orang tu datang nak masuk Islam, dia suruh minta ajar. Maka yang Muslim yang kena minta ajar ni kata kau pergi mandi dulu. Kau pergi mandi bagi bersih-bersih badan kau, kau datang. Mengucap dua kalimah syahadah bersama saya. Tu pun sama juga tu. Atau pergilah belajar kepada si fulan. Saya bukan ustaz, kau nak belajar mengucap dua kalimah syahadah, kau pergi jumpa ustaz, rumahnya sana. Begitu. Maka adalah orang kafir. Tak. Habis kat tu. Jadi maknanya jadi kafir semua tu. Jadi satu masalahnya orang kafir minta dia ajar dua kalimah syahadah, dia tak ajar. Jadi kafir juga orang tu. Atau dia minta tangguh, kata tunggu sekejap, tunggu boleh sejam 2 jam, kau datang balik. Itu pun jadi kafir juga orang tu. Jadi murtad juga orang tu. Artinya dia katanya kau pergi mandi dulu. Bagi bersih-bersih. Tujuan dia elok. Nak bagi bersih dulu badan nak masuk Islam. Itu pun dia juga. Atau dia tak sanggup ajar sebab dia kata dia orang awam, dia bukan ustaz. Bagilah belajar bersama ustaz tu. Itu pun yang tu jadi kafir juga. Sebab tu kalau misal yang saya kata tadi tu, kalau datang kedua-dua, yang nak masuk Islam pun mengajar dua kalimah syahadah, yang bawa mari pun itu mengucap juga sebab dia dah jadi murtad dengan tak sedar. Begitu. Itulah masalah sekiranya kalau orang kafir itu sudah bergaul dengan orang Islam. Maka jika ni fardu yang kedua, ni kelakuan yang kedua, maka jika adalah orang kafir itu tiada bercampur ia dengan orang Islam,
seperti jauh negerinya daripada muslimin. Kita kata ni orang sebelah Latin, orang Brazil masalan, dia tak pernah bergaul dengan orang Islam sebab tempat kawasan dia tu tidak ada orang Islam, tetapi hati dia tu suka kepada Islam walaupun tak bergaul dengan orang Islam sekalipun. Maka demikian jugalah dia ajarkan dia dua kalimah itu atas kaum yang mengatakan makrifah awal wajib. Maka kalau kita katanya orang tu seperti orang Brazil masalan, dia tak pernah bergaul dengan orang Islam, maka sekiranya kalau kita mengikut kaum yang mengatakan makrifah tu awal yang wajib, maka kita terus dia ajar juga. Kita terus ajarkan dia juga. Lepas tu kita bagi dia taklid dululah. Maka ia taklid dululah. Maknanya kita bagi dia ajar. Jadi maknanya kita contohnya orang Brazil tu dia tak tahu katanya macam mana akidah orang Islam. Dalil-dalil macam mana akidah orang Islam pun, tapi dia suka kepada orang Islam. Dia minta kita ajar dua kalimah syahadah kepada dia masuk Islam, kita terus ajar dia. Selepas pada kita ajar mengucap dua kalimah syahadah, kita bagi tahulah, kita orang Islam, ingat kata Tuhan ada, Tuhan kita sedia, baca bagi dia tahu dulu. Nanti selepas pada ni, dia akan nazar. Untuk nak lepas pada taklid. Tapi pertama kali, kita bagi dia taklid kita dulu. Sebab mengikutkan sah, iman muqallid sah kan. Lagi pulaknya dia masuk Islam, tak berdosa lagi kalau dia tak tahu dalil pun. Sebab dia baru masuk Islam. Maka ia taklid dulu, kemudian ia nazar. Lepas pada tu kita nazar, kita bagi dia, kita ajar dalil lah pulaknya. Supaya kuat imannya. Kemudian dia nazar kenapa? Supaya kuat imannya. Jadi pendek katanya, kalau mengikut di sini, kalau ada orang nak minta kita ajarkan dua kalimah syahadah, jangan fikir banyak, jangan alasan banyak. Terus ajar. Macam mana pun, kita terus dia ajar, dua kalimah syahadah. Bimbang takutnya jadi kita redha dengan kekufuran dia. Takut naik kepada kita balik. Na'udzubillah. Begitulah. Jadi terus tak payah katanya, tak payah tangguh-tangguh, terus aja. Kalau kat tengah jalan pun kita berhentilah. Kalau temu kat tempat pengisian minyak, kita sudah isi minyak, nak masuk tandas, orang kafir mari, Pak Cik, itulah ajar saya mengucap dua kalimah syahadah. Situ juga kita ajar dia. Tak payah tarik, mari kita masuk tempat bilik solat dulu. Masuk surau dulu. Tak, ajar di situlah. Sekiranya kalau tempat tu layak lah. Tengok. Kerana bahawasa Nabi SAW dipadakan dengan ikrar dua kalimah syahadah ini. Kenapa jadi katanya saat itu diajarkan dia juga, demikian juga diajarkan dia dua kalimah syahadah atas kaum yang mengatakan wajib makrifah itu awal wajib. Bagi dia taklid dulu sebab tilik kepada perbuatan Nabi, kerana bahawasa Nabi SAW dipadakan, mencukupi, dipadakan dengan ikrar dua kalimah syahadah. Jadi Nabi kita apabila orang tu mengucap dua kalimah syahadah, cukuplah untuk nak hukum kata dia tu Islam. Dan apabila mengucap dua kalimah syahadah, jadi orang Islam. Sebab tu tak payah kata ajar dulu akidah dia macam mana, kita bagi dia mengucap dua kalimah syahadah dulu. Begitu. Sebab nak lepas, nak tarik dia seolah kata dia tu dalam kufur tu, seolah kata orang yang dalam kelemasan, kekotoran, kecemasan tu. Jadi orang nak keluar pada kafir tu, orang yang ada di dalam kecemasan. Mesti kita kena segerakan dia lepas daripada kecemasan itu. Begitulah. Inilah kaul yang muktamad. Inilah kaul yang muktamad.
Maknanya kena terus ajalah. Nah. Dan atas kaum yang mengatakan nazar itu awal yang wajib, maka disebutkan baginya dalil serta mengucap dua kalimah syahadah hingga faham. Kalau kita mengikutkan atas kaum yang mengatakan nazar itu wajib, maka disebutkan baginya dalil serta mengucap dua kalimah syahadah hingga faham. Jadi mana kalau mengikut kaum mengatakan nazar itu wajib awal-awal belum pada makrifah, maka kita ajar dia mengucap dua kalimah syahadah, lepas tu kita sebutlah Allah, kita ni kena i'tikad kata Tuhan ada. Lepas tu bagi dia nampak dalil. Pendek-pendek ringkas-ringkas bagi dia nampak dalil. Sebab kalau Tuhan tak ada, siapa nak buat kita? Sudah. Tuhan sedia. Kalau Tuhan baru, macam kita juga. Kita manusia, Allah manusia juga. Ringkas-ringkas gitu dulu. Tak payah duduk tasasul lagi. Bagi dia nampak ringkas-ringkas dulu nazar. Nah. Hingga dipaham. Jadi sebutkan mengajarkan dua kalimah syahadah serta bagi tampakkan dia serta kita sebutkan dalil-dalil hingga faham. Fahamkan dalil. Tak faham dalil tak hasil nazar. Sebab mengikut kaum ni dia kata nazar dulu pada yang lain. Kerana tiap-tiap orang yang diseru yang diseru akan dia oleh Nabi kita kepada beriman, maka berkata ya Nabi baginya, tunjukkan olehmu atasku tanda benar kebenaranmu. Jadi sebab kenapa boleh kata begitu? Jadi di sini dia kata kerana tiap-tiap orang yang disuruh, orang kafir lah. Kerana tiap-tiap orang kafir yang diserukan dia kan orang oleh Nabi kita kepada seru-seru kepada beriman. Maka berkata ia orang yang disuruh baginya, bagi Nabi, tunjuk olehmu atasku tanda kebenaranmu. Jadi dengan sebab katanya setiap-tiap orang kafir yang Nabi suruh mengucap dua kalimah syahadah, orang kafir itu ia akan kata kepada Nabi begini, tunjukkan kepada kami akan kebenaran engkau ya Rasulullah. Maka didatangkan mukjizat. Nabi pun tunjuk mukjizat kepada orang itu. Maka nyata benarnya. Maka percaya ia. Maka orang itu percaya dengan kata Nabi ni Rasulullah sebenar. Maka Islam ia. Maka orang itu pun masuk Islam. Kebanyakannya begitu. Kalau orang kafir pada zaman Nabi, datang pada Nabi, dia minta pertama kali, dia minta Nabi itu tunjuk dalil, tunjuk tandaan kebenaran Nabi. Nabi pun bagi lakukan mukjizat. Tasbih buah, tasbih kayu ke masalah, kayu berjalan, pokok kayu berjalan ke masalah, macam-macam mukjizat Nabi lah. Maka apabila Nabi pertunjukkan kepada dia akan mukjizat, maka orang tu pun jatuh percaya kepada Nabi dan dia beriman. Jadi biasanya begitu. Jadi di sini dia katanya kerana tiap-tiap orang yang diserukan dia oleh Nabi kita kepada beriman, maka berkata ia baginya bagi Nabi, tunjuk olehmu atasku tanda kebenaranmu. Minta di Nabi tunjuk kebenaran Nabi. Maka mendatangkan mukjizat. Nabi pun mendatangkan mukjizat. Maka nyata benarnya. Maka nyata benar apabila datang mukjizat, apabila dapat menyaksikan mukjizat, maka nyatalah bagi orang kafir itu benar Nabi. Maka percaya ia. Dia pun percaya kepada Nabi, beriman dengan Nabi. Maka Islam. Maka Islam ia. Maka dia tu masuk Islam. Setengah orangnya begitu. Setengah orangnya begitu. Atau tinggal yakni kekal atas ingkarnya, maka binasa ia orang tu. Jadi maknanya orang yang datang yang Nabi seru dia masuk Islam tu dua macam. Orang yang biasa, kebanyakan orang yang Nabi seru kepada masuk Islam, kebanyakan orang tu minta Nabi tunjukkan akan dalil, akan bukti, akan tandaan menunjuk di atas Nabi tu benar.
Maka Nabi pun tunjuk kebenaran dianya dengan melakukan mukjizat. Maka setengah orang kafir tu jatuh percaya kepada Nabi, beriman dengan Nabi, masuk Islam. Tapi setengah orang kafirnya walaupun Nabi dah tunjuk mukjizat kepada dia, tetapi dia degil, ingkar akan Nabi lagi. Maka menyebabkan dia tu binasa. Nabi dah tunjuk mukjizat, masih ingkar lagi, masih tak percaya lagi kepada Nabi. Maka sebab jadi binasa dia. Itulah. Jadi mana katanya panjang bahasannya mari. Jadi maknanya khilaf, puncanya daripada khilaf katanya makrifah awal ke nazar awal. Tapi kita mengikutkan yang muktamadnya ialah makrifah tu awal daripada dahulu kan, awal benda yang wajib. Adapun nazar tu wasilah dia. Maka sekiranya kalau orang kafir minta kita ajarkan kita, minta kita ajar dia 2 kalimah syahadah, jangan kita tangguh-tangguh lagi, terus kita ajar dia. Begitulah. Lepas tu mengikutkan muktamad, bagi dia taklid dulu buat samutara. Begitulah. Kemudian katanya tambihun dan makna nazar. Ni baru nak cerita makna nazar. Nazar tu apa? Kata nazar belum pada makrifah kan? Apa dia nazar? Nampaknya kita tengok dengan masa tu tak mencukupi untuk nak bahaskan bahasan dia. Kita akhir di sini dah dulu, insyaAllah minggu depan kita masuk pada kata tambihun. Maka makna nazar pada lurah itu memandang dengan mata kepala. Wallahu'alam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.